Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 2 Nilam. Apa khabar kamu hari ini? Teacher sentiasa doakan anak-anak murid teacher ni sihat semuanya untuk membolehkan mengikuti PDPR. Penat kan? Tapi tak apa, kita belajar sikit-sikit saja. Buat yang semampu yang boleh. Murid-murid, sudahkah kamu bersedia dengan buku teks, buku aktiviti dan juga alat tulis? Jom baca doa belajar. Murid-murid, pada minggu ini kita akan teruskan pelajaran kita di bawah tajuk elektrik. Ini adalah sambungan tajuk minggu lepas. Tetapi kita belajar lebih mendalam sikit. Okey. Kalau minggu lepas kita belajar mengapakah mentol tidak menyala. Masih ingat lagi tak? Bukan minggu lepas, 2 minggu lepas. Minggu lepas kan kita cuti awal Muharram kan? Okey, mengapakah mentol menyala? Mentol menyala apabila suis ditutup kerana arus elektrik mengalir dalam litar lengkap. Ingat lagi tak teacher cakap? Ia ibarat seperti air yang mengalir. Apabila kita tutup suis, maksudnya pisau suis tu kita turunkan, maka arus elektrik boleh bergerak melalui suis tu, bergerak melalui wayar penyambung ke komponen-komponen elektrik yang lain. Sekiranya tak ada masalah, suis tak ada masalah, sel kering tak ada masalah, wayar penyambung tak ada masalah, mentol pun tidak ada masalah, maka mentol pun menyala. Okey. Jom kita teruskan. Teacher kita nak buat sedikit aktiviti. Tapi aktivitinya kamu tengok je lah. Teacher tunjuk melalui slide teacher. Suis gantian, muka surat 81, buku teks. Kamu boleh rujuk buku teks ini di bawah tajuk konduktor dan penebat. Okey, yang ini macam teacher cakap tadi lah. Mentol menyala apabila suis ditutup kerana arus elektrik mengalir dalam litar lengkap. Kita nak tengok sama ada arus elektrik mengalir atau tidak dalam litar sekiranya suis kita ganti dengan objek yang lain. Kita nak ganti ni. Suis ni yang selalu teacher tunjuk ni. Ini suis pisau atau suis yang biasa kita guna dalam litar ringkas. Kita nak gantikan suis ni dengan beberapa objek lain. Itu kamu rujuklah buku muka surat 81. Dalam eksperimen ni, komponen elektrik yang lain sama saja. Kita juga guna mentol, sel kering dan juga wayar penyambung untuk menyambungkan komponen-komponen elektrik dan juga bahan gantian bagi suis. Suis ni kita akan ganti dengan, pertama sekali kita akan ganti dengan getah pemadam. Kamu rujuk ya buku teks muka surat 81. Kita akan ganti. Kemudian bila kita yang kedua, objek kedua kita alihkan getah pemadam, nanti kita akan ganti dengan klip kertas. Kemudian sudu logam, sapu tangan, straw. Ini apa? Kayu aiskrim, duit cilik dan juga rod kaca. Okey, kita akan ganti suis ni. Suis yang biasa kita gunakan, yang selalu teacher tunjuk dalam slide teacher. Teacher akan ganti dengan objek-objek ini. Apa jadi pada litar kita? Adakah mentol? Seperti teacher kalau kita nak tengok arus elektrik mengalir atau tidak, dia punya indikator penunjuknya adalah mentol. Sama ada mentol menyala atau tidak menyala. Kalau menyala, maksudnya arus elektrik mengalir. Kalau arus elektrik mengalir, maksudnya itu adalah litar elektrik lengkap.
Sekiranya mentol tidak mengalir, Sekiranya mentol tidak menyala, ini bermakna arus elektrik tidak mengalir dengan sempurna dalam litar elektrik kamu. Jom kita tengok. Ini ada litar yang biasa. Ada sel kering, ada mentol, ada Swiss dan disambungkan menggunakan wayar penyambung. Sekarang ni kita nak gantikan Swiss tu dengan objek-objek yang teacher tunjuk tadilah. Kita nak gantikan Swiss tu. Okey? Jadi teacher nak kamu rujuk muka surat 82. Ada jadual tu. Jadual pemerhatian. Dia kata catatkan pemerhatian dalam jadual di bawah. Kamu tengok sambil tengok slide teacher, kamu nyatakan sama ada mentol menyala atau tidak menyala. Sekiranya mentol menyala, maksud dia ia konduktor. Okey. Sekiranya mentol tidak menyala, ia penebat. Okey. Ingat, nanti teacher akan gantikan satu-satu. Ingat, mentol menyala dia konduktor. Kalau mentol tidak menyala, ia penebat. Kenapa pula namanya konduktor dengan penebat? Ini kita akan belajar muka surat 83. Sikit lagi kita buat dulu aktiviti. Okey? Pertama sekali, teacher nak gantikan dengan getah pemadam. Okey, kita perhatikan mentol menyala atau tidak menyala. Mentol tidak menyala. Kalau mentol tidak menyala, ia konduktor ke penebat? Pemadam adalah penebat. Ini kamu tak payah buat, tak payah tulis, tapi teacher nak kamu rujuk, kamu sebut saja. Mungkin kamu teacher tak boleh dengar, tapi sekiranya kamu faham, kamu akan dapat jawapannya sama dengan slide teacher. Okey? Okey, kita ganti pula lagi. Kita ganti getah pemadam ni dengan klip kertas. Okey, kita ganti klip kertas. Kamu tengok ya slide teacher dengan buku muka surat 82. Kita nak tengok mentol menyala atau tidak menyala. Terpadam ni kenapa? Mentol menyala. Kalau mentol penyala, klip kertas ni konduktor ke penebat? Klip kertas adalah konduktor ataupun konduktor. Mana-mana nak kamu sebut? Konduktor ataupun konduktor. Konduktor elektrik. Okey, kita teruskan ya. Yang ketiga, kita nak ganti dengan apa murid-murid? Ya, kita nak ganti dengan straw. Straw ini adalah penyedut minuman. Okey, kita tengok mentol menyala atau tidak menyala. Apa jadi? Mentol tidak menyala. Sekiranya ia tidak menyala, maka ia adalah penebat. Straw adalah penebat. Ini bukan strawberry ya. Ini straw, penyedut minuman. Okey. Kemudian kita nak ganti pula dengan rod kaca. Ini rod kaca ni ada dekat makmal. Teacher tak pasti teacher pernah tunjuk pada kamu ke tidak. Sebabnya baru lagi teacher beli rod kaca ni. Tak tahu sempat tunjuk dekat kamu ke tak. Okey. Rod kaca. Dia seperti, dia macam batang lah, tapi dia dibuat daripada kaca. Kaca solid. Okey, kita nak tengok. Sekiranya Swiss tu kita ganti dengan rod kaca, mentol menyala atau tidak? Ya murid-murid. Mentol menyala ke tidak? Mentol tidak menyala. Sekiranya ia tidak menyala, rod kaca ni konduktor ke konduktor ke penebat? Rod kaca adalah penebat. Okey, kita nak ganti pula dengan sudu logam. Sudu logam. Jadi kita nak perhatikan agak-agak kamu lah mentol menyala atau tidak. Sebut. Menyala. Sekiranya ia menyala, maka sudu logam adalah konduktor elektrik. Teacher sebut konduktor haba ke tadi? Konduktor elektrik. Tak ada cerita haba kat sini. Elektrik saja. Kalau teacher tersebut haba tu maksud teacher tersyasya. Okey. Okey, sudu logam kita nak ganti dengan kayu aiskrim pula kan? Kayu aiskrim.
Kayu aiskrim yang biasa kamu guna tu, kamu rasalah kan mentol ni menyala atau tidak? Cen. Jawapannya adalah mentol tidak menyala. Sekiranya mentol tidak menyala, maka kayu aiskrim adalah penebat elektrik. Okey, kita nak tukar lagi. Tukar dengan ni. Apa ni? Kain sapu tangan. Kamu rasa mentol menyala ke tidak menyala? Mentol tidak menyala. Jadi, sekiranya tidak menyala, maka ia adalah penebat. Sebab itulah kalau kamu ke tangan basah, pernah tak mak kamu cakap tangan basah jangan sentuh suis? Kadang-kadang kita nak cepat, tak sempat nak lap tangan, kita ambil kain kering, kita alas. Sebab ia adalah penebat. Tapi macam mana pun, pastikan kamu jangan sentuh suis kalau tangan kamu basah. Kerana air adalah konduktor elektrik. Tak tahu kan? Bila konduktor, ia membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Tu yang jadi kamu terkena, terasa current. Okey. Kemudian kita nak ganti dengan shilling 5 sen. Teacher bagi kat situ. Kedekut betul lah teacher letak 5 sen je. Sebab 5 sen tu kan kecil, comel je. Senang kita nak letak dekat lita. So, apa jadi? Ting! Mentol menyala, maksudnya shilling adalah konduktor. Ada sesetengah shilling yang bukannya konduktor. Mungkin konduktor, bukan konduktor, mungkin konduktor. Apa teacher cakap? Shilling adalah konduktor yang sangat lemah. Okey, yang sangat lemah. Teacher pernah, susah kan? Teacher ada penguji lita dekat sekolah. Teacher dah uji ini di sekolah. Kita nak tunggu, kita kena gesek-gesek, macam lama sikit lah. Mentol menyala pun tak terang. Dia tak seperti menyala kuat lampu bila terkena logam yang lain. Tapi kalau shilling tu, dia menyala sikit aja. Tapi ia tetap konduktor elektrik walaupun ia konduktor elektrik yang lemah. Okey, janganlah kamu kata mentang-mentang teacher cakap dia konduktor lemah, kamu pun buat main-main buat cucuk-cucuk dekat apa nama tu? Wire elektrik yang terbuka. Jangan. Walaupun ia konduktor yang lemah, tapi ia tetap konduktor yang membenarkan arus elektrik melaluinya. Maksudnya arus elektrik boleh mengalir melaluinya walaupun ia konduktor yang lemah. Tetap juga bahaya. Okey, apa-apa pun bagi teacher, kita tahu arus elektrik itu bahaya. Jangan kamu suka-suka bila teacher cakap, teacher cakap rod kaca. Rod kaca tak adalah koma kamu. Kayu aiskrim tu penebat. Kamu pun guna kayu tu buat cucuk-cucuk soket elektrik rumah kamu. No, cannot. Jangan. Awas, bahaya. Jangan meletakkan diri kamu dalam suasana bahaya. No, never. Okay, jangan cari pasal. Jangan meletakkan diri kamu dalam keadaan yang berbahaya. Dengar teacher punya pesanan. Tolong sayangi diri kamu. Sebab apa-apa jadi kat kamu bukan menyusahkan diri kamu saja, menyusahkan ibu bapa, adik-beradik, keluarga, kawan kamu dan juga cikgu. Tolong, teacher sayang kamu semua. Tolong jangan meletakkan diri dalam suasana yang berbahaya. Jangan nak cuba-cuba. Okey? Bebel teacher. Okey, kita teruskan. Okey, rujuk muka surat 83. Ini konduktor ataupun konduktor dan penebat yang teacher cakap. Apa tu konduktor? Apa itu penebat? Dah buat uji kaji baru nak tahu apa. Konduktor ialah bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Sebab tu ia bahaya. No. Jangan usik-usik, jangan main buat cucuk-cucuk soket elektrik. No, cannot. Okay? Nampak go. Go maksudnya bukan kamu yang go. Arus elektrik tu boleh go, boleh berjalan, boleh lalu. Okay? Dia go kamu pula. Okay. Penebat ialah bahan yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Tidak. Cannot.
tak membenarkan arus elektrik. Maksud penebat tak membenarkan arus elektrik, tak boleh mengalir melaluinya. Dia kata stop, arus elektrik tak boleh lalu stop. Okey? Faham ke? Teacher harap penerangan teacher macam santai je hari ni kan. Kita buat latihan sikit boleh? Murid-murid sikit saja latihan. Okey, muka surat 52, tulis tarikh hari ini iaitu 17 bulan 8 2021. Konduktor dan penebat. Okey, bersedia ke muka surat 52? Pastikan kamu ada pembaris ya, pembaris dan pensel. Gariskan sebab arahannya gariskan, mesti ada pembaris. Gariskan jawapan yang betul. Okey. Nah, A. Konduktor ialah objek yang boleh ke tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Again, konduktor elektrik ialah objek yang boleh tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Jawapannya adalah boleh. Okey. Nombor D. Teacher boleh jawapan boleh. Kamu tak sempat garis, teacher dah bagi jawapan. Buatlah sementara teacher nak bagi jawapan ni. Teacher nak kamu bandingkan jawapan kamu dengan jawapan teacher. Jadi buatlah sekejap je garis. Baca garis. Okey. Penebat elektrik pula ialah objek yang boleh, tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Teacher ulang. Penebat elektrik pula ialah objek yang boleh, tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Boleh ke tidak boleh, murid-murid? Jawapannya tidak boleh, teacher. Okey, pandai. Okey, C. Kevin telah menggantikan suis dengan kunci pada litar. Maksudnya, dia ganti suis dengan kunci pada litar. Mentol menyala kerana mentol elektrik dia punya litar menyala kerana kunci ialah apa? Konduktor. Kugen pula. Lepas Kevin, Kugen pula. Kugen telah menggantikan suis dengan benang pada litar. Maksudnya dia keluarkan suis, dia letak benang. Tetapi mentol tidak menyala. Mentol tidak menyala kerana benang ialah konduktor ke penebat? Penebat. Okey. Senang je. Hari ni satu je latihan teacher bagi. Okey, nombor 2 ni kamu kena labelkan. Labelkan konduktor atau konduktor dan penebat pada gambar di bawah. Pada gunting tu. Kat mana penebat, kat mana konduktor. Kita dah tengok. Konduktor biasanya kebanyakannya ia terdiri daripada logam. Bahan selain pada logam, kebanyakannya adalah penebat. Jadi, pemegang gunting mungkin dia salut dengan plastik, ada yang salut dengan getah. Teacher tengok ada hari tu ada silikon. Macam-macam pula. Zaman teacher dulu tak adalah yang macam-macam macam tu. Selalu dengan macam plastik macam tu. Sekarang teacher nampak silikon ada, getah pun ada. Maka ia adalah penebat. Manakala bilah gunting itu dia berbuat daripada logam dan selalunya logam adalah konduktor. Okey, murid-murid. Hari ini sampai ini saja. Satu line je muka surat. Jadi teacher harap ramai yang buat latihan hari ini. Satu muka sahaja. Tapi untuk membolehkan kamu faham walaupun latihannya satu muka, kena tengok slide teacher, penerangan teacher daripada awal tadi yang kita buat ganti suis tu. Okey, sehingga berjumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum.